صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة, satu orang sahabat nama dia Usamah bin Zaid, tapi dia digelar sebagai Abu Zaid, maknanya anak laki dia ada nama Zaid. Jadi Arab ni dia rupa itu perangai dia. Dia suka buh nama anak dia dengan nama Tok Wan. Antara. Betul, jangan pelik. Kadang-kadang nama tu sama je, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Lagi teruk. Macam Imam Ghazali kita tu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita tak ada rupa itu tak, jarang lah. Mana ada orang Melayu nama rupa itu. Zaid bin Zaid bin Zaid, mana ada. Tambahlah ni nama sampai 3 jenis, 4 perkataan nak isi borang pun siksa. Macam siapa dia Usamah bin Zaid ni? Anak kepada Zaid bin Harithah. Dalam sirah Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni ada 2 orang Zaid yang terkenal. Satu Zaid bin Sabit, iaitu antara penulis wahyu yang terkenal. Seorang sahabat yang cerdik, cerdas, bijak, yang kita pernah sebut itu baginda antara sahabat yang diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran. Dia jadi kepala biru pengumpulan Quran daripada zaman Abu Bakar sampai zaman Umar. Kemudian zaman Uthman pun Zaid bin Sabit dipanggil lagi sekali untuk cek balik ataupun kumpul balik Quran. Dan dibakar semua qiraat lain, dikumpulkan Quran dalam qiraat Quraisy yang kita baca sampai hari ini. Itu nama dia Zaid bin Sabit. Baginda juga terkenal sebagai sahabat yang paling alim dalam bidang faraid. Bersandarkan hadis Nabi, afradukum Zaid. Orang yang paling pandai dalam bidang faraid ni nama dia Zaid. Maksud Zaid itu ialah Zaid bin Sabit. Jadi sebab tu Imam Syafi'i kita rahimahullah dalam bidang faraid, jika berlaku khilaf antara sahabat dalam menentukan kadar-kadar ataupun nisbah-nisbah tertentu dalam bidang faraid, contohnya berlaku khilaf antara Zaid dengan Abu Bakar, maka Imam Syafi'i kita akan ambil pandangan Zaid bin Sabit dan tinggalkan pendapat Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar ni sahabat paling kanan Nabi, tapi Nabi janji dah dalam hadis orang yang paling pandai dalam bidang faraid ni adalah Zaid bin Sabit. Itu. Jadi dan bidang faraid ni pun tak banyak khilaf, sikit saja. Sikit sangat. Yang kedua nama dia Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi. Ada 2 orang anak angkat Nabi yang terkenal. Ada lagi riwayat lain, tapi 2 orang tu yang terkenal, Zaid bin Harithah dengan Anas bin Malik. Kena tahu, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni yang pernah berlaku dalam ceritanya, bila baginda berkahwin dengan satu orang perempuan, tak ngam. Kahwin-kahwin tak ngam. Pasal apa tak ngam? Sebab perempuan ni dia punya status ciki atas. Dia status kayangan. Yang Zaid bin Harithah ni hamba, nama pun hamba, khadam Nabi SAW. Jadi taklah kaya gitu-gitu nah. Jadi Zainab binti Jahsh ni tak ngam dengan Zaid.
Nabi nampak dah, Nabi tahu dah cerita tu, nampak tak ngam. Dan Nabi pun dah diberitahu bahawa Zaid akan ceraikan bini dia, Zainab binti Jahsh ni tadi. Dan Allah Ta'ala akan kahwinkan Nabi dengan Zainab binti Jahsh ni. Jadi Nabi dah tahu benda tu, Nabi dah dapat wahyu dah, Tuhan dah bagi tahu dah. Tapi Nabi rasa tak selesa. Nabi rasa tak selesa. Pasal apa? Pasal apa tak selesa? Macam kahwin dengan menantu. Sedangkan Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Habis apa hikmah peristiwa itu berlaku? Sebab zaman Arab Jahiliyah ni jahiliah juga, tapi ada budaya-budaya yang nampaknya macam over terhormat. Mana? Arab Jahiliyah, kalau anak angkat tu kahwin, mana kira menantu angkat lah kiranya, bahasa kita mudah. So kalau bercerai anak angkat dengan perempuan tu ataupun menantu angkat dia tu, so menantu angkat tu tak boleh kahwin dengan pak mentua angkat tu. Jadi Nabi ni nak tunjuk praktikal, menghapuskan budaya jahiliah tu. Maknanya kalau bukan darah daging kita, anak angkat saja dia kahwin, contohnya kita ada anak angkat lelaki kahwin dengan satu perempuan, maka perempuan tu batal wuduk dengan kita. Kalau dia bercerai dengan anak angkat kita tu, boleh kita menikah. So praktikal pertamanya Nabi sendiri yang buat. Dengan siapa? Dengan isteri, bekas isteri Zaid bin Harisah. Peristiwa itu disebut dalam Quran begitu clear, sampai dimentionkan nama Zaid dalam ayat Quran tu. Jadi kalau orang tanya kita siapa sahabat Nabi yang disebut namanya jelas dalam Quran, Zaid bin Harisah. Sahabat lain tak ada sebut dalam Quran. Abu Bakar, Umar tak sebut. Osman, Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi tak sebut dalam Quran. Satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Quran ialah Zaid bin Harisah. Ini satu benda yang patut dibanggakan oleh Zaid bin Harisah, sebab nama dia disebut dalam Quran. Satu. Yang kedua, bila berlaku perceraian tadi, maka bila habis iddah sebagainya, maka Allah Ta'ala sendiri yang kahwinkan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Istimewa sekali. Jadi di kalangan isteri Nabi ni, Aisyah yang selalu orang kata timing tembih lah, mana dia ni isteri anak dara dan comel muda, jadi dia selalu lah, orang perempuan ni macam tu perangai dia bang, tak usah sembang lah, tak usah sembang, perangai perempuan memang macam tu, tak boleh kata apa. Dia mesti nak up diri dia comel lebih pada orang lain, pandai masak. Kalau menantu terbaik lah, itu orang perempuan yang cerita. Sebab tu tengok cerita drama Melayu macam tu, tak habis-habis. Jadi Aisyah pun jadi macam tu, dia cerita, dia kalau dengan isteri Nabi lain, dia bangga dia isteri yang paling comel, yang paling orang kata nak darah. Tapi ada satu orang yang boleh lawan Aisyah. Siapa dia? Zainab binti Jahsh. Apa dia? Alah, kau tekat nak darah je, kata Zainab. Aku ni kahwin dengan Nabi, Allah Ta'ala sendiri yang nikahkan kami. Itu dia. Allah Ta'ala sendiri yang nikahkan. Sebut dalam Quran, zawajnakaha. Itu memang disebut dalam Quran. Kami yang nikahkan kamu dengan Zainab binti Jahsh. Allah Ta'ala sendiri yang jadi wali. Special. Kan? Tuan-tuan jangan buat pula. Nabi boleh buat bang. Teman pun boleh lah apa itu. Mimpi-mimpi kahwin dengan orang sebelah. Kira kahwin. Jangan nak buat. Ni macam-macam pelik-pelik. Hari ni macam-macam tak ada. Nikah batin lah apa lah. Itu hanya berlaku pada Nabi saja. Sebab ada nas yang terang daripada Quran. Itu very clear. Ya. Jadi Zaid ni nikah lain pula, dapat anak namanya Usamah. Nabi sangat sayang dengan Usamah. Sangat sayang Usamah ni. Akhirnya Usamah ni antara panglima perang yang terkenal. Anak muda yang dah dilantik jadi komandan perang. Usamah. Jadi orang Arab dia suka nama Usamah ni. Tuan-tuan apa boleh lah apa. Tapi kalau pergi Amerika susah sikit lah. Dia ingat Usamah bin Laden. Susah. Tu mereka haram jadah tu memang macam tu.
Dia orang lain semua ganas. Nama-nama Arab ni ganas, yang depa tak ganas. Depa bom negeri orang habis juta-juta tak apa, demi memerangi keganasan. Orang Islam ni buat sikit ganas. Tu pada pandangan dia. Apa cerita dia? Radhiyallahu anhuma, maknanya dua-duanya sahabat Nabi. Qala, berkata Usamah tadi, sami'tu Rasulullah SAW. Aku dengar Nabi SAW bersabda. Nah, dia dengar sendiri Nabi bercakap, Nabi bersabda. Mana? Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan dengan satu orang lelaki hari kiamat besok, fayulqa finnar, dicampak dalam neraka. Fatandaliqu aqtabu batnih, na'uzubillah, dan terbit keluar menjulur usus perut dia habis semua disebabkan campak dalam api dia tu. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-rahal, dan dia berpusing-pusing dengan tali perut dia tu, dengan isi perut tadi, terburai tadi tu, dia duk pusing dalam neraka tu. Macam mana keldai pusing, nanti kita cerita. Baik, yu'ta birrajul, didatangkan dengan satu orang lagi. Banyak dalam hadis-hadis ni datang dengan sirah majhul. Dalam bahasa Arab ni, dia fi'il ni ada dua bentuk kategori. Orang Melayu pun ada. Bahasa Melayu kita dipanggil ayat pasif, ayat aktif. Betul tak? Orang Melayu kita ada macam tu. Bahasa Arab dipanggil bina maklum, bina majhul. Bina maklum mana yu'ti. Yu'ti. Bina majhul yu'ta. Ta tu baris atas. Ni tak apalah kita ada baris. Kena tak ada baris, pindah. Pindah. Baca kitab tak ada baris. Macam nak buat atas ke bawah ustaz? Pandai-pandai cari. Ni tak apalah kita ada baris. Apa maksud didatangkan? Dia dalam seni bahasa Arab ni, bila dibuat fi'il majhul ni, dia ada satu makna tersendiri. Macam ni lah saya nak bagi tuan-tuan, bagi mudah faham. Satgi ada orang mai jumpa tuan-tuan. Satgi tuan-tuan kena ambil pi balai. Satgi ada orang mai ambil tuan-tuan, tuan-tuan kena angkut satgi sekejap. Suspend tak? Suspend tak? Suspend. Ayat tu suspend. Siapa dia mai? Macam mana cara mai? Suspend. Tak tahu siapa. Tapi makruf lah, bila kata dibawa pada mahsyar tu, malaikat lah usung. Tapi kalau kita kata di hari kiamat besok malaikat akan bawa seorang lelaki, dia tak berapa nak seram. Seram tu kurang. Tapi bila kata diusung satu hari besok satu orang lelaki di padang mahsyar, kan suspend dua ayat tu. Diusung, diheret, dibawa kepada mahsyar. Mana apa? Kita tak ada choice. Kita tak ada choice. Nak tak nak kena bawa. Betul Tuhan sebut pada Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Majhul juga. Bagaimana kita boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Macam mana kamu boleh lawan Tuhan? Soalan tu soalan ingkari. Tak sepatutnya kamu kufur dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kamu tu asalnya mati, Tuhan bagi kamu hidup. Dulu kita tak ada, Tuhan bagi hidup. Kita terbit dalam perut mak kita. Nyawa kita masuk dalam rahim mak kita. Hidup kita. Sampailah jantung duk bergerak. Daripada duduk dalam perut mak, sampailah jantung kita duk bergerak. Kalau berhenti, jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi tadi, subuh SPI dapat berita. Sepupu orang rumah tu lelaki dia meninggal. Kata meninggal pasal apa? Tak tahu. Gerak-gerak pukul 6 tak ada. Umur muda lagi, tak sampai 40.
Bang, tak sampai 40 jalan dah bang. Yang kita boleh relax ni. Ha? Umur 40 tak ada sakit apa pun tak. Bakit tengok laki bini gerak tak ada. Sejuk. Jantung berhenti, habis. Tak boleh kata apa. Nyawa kita ni jantung berhenti, habis. Tu ya. Yang kita nak belagak sangat atas muka bumi ni. Lawan perintah Allah Ta'ala. Belagak sangat, kononnya pandai, kononnya kaya, konon keturunan kita megah dengan orang lain. Tak jangan megah. Kita hidup sementara jantung bergerak. Berhenti jantung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Summa yumitukum, Tuhan mati dengan kamu. Summa yuhyikum, esok hidup balik. Kalau mati tu habis cerita, tak apa. Macam Cina dia kata apa? Mati apa susah? Titun saja. Titun lah. Titun lah sangat. Kau tak ada masuk, kena pelupuh orang. Yang kena tanya, ni orang Islam. Yang kena tanya, soal jawab, ni orang Islam. Orang Islam pun yang macam kita ni. Semayang pun semayang, sekodeng pun sekodeng. Puasa pun puasa, tuang pun tuang. Macam kita ni. Ada dosa, ada pahala. Sebab tu ada soal jawab. Agak-agak macam Nabi soal jawab lagi tak? Para sahabat Abu Bakar, malaikat tanya lagi, mara buka? Tak tanya dah. Nak tanya apa lagi? Tak payah tanya. Yang macam kita ni, nak tanya. Hak nu? Hak teruk, kapiak landak, tak tanya dah. Pelupuh tu kan. Itu dia. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bila kita hidup kembali besok, mana? Di padang mahsyar. Tuhan hidup kita kembali dan kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Nak ke tak nak, kena bawa. Tak ada choice. Dunia ada choice lah. Nak masuk mahkamah, sat kata hakim sakit perut, sat kata saksi demam, sat kata sakit perut tak boleh masuk hospital. Macam-macam lah boleh buat. Dunia boleh buat. Boleh buat. Kita tipu mak kita, kita tipu orang pejabat kita tipu anak buah kita tipu bos kita, bos tipu kita. Boleh, dunia boleh sembang. Pada masyarakat, nak ke tak nak? Kena syarat. Summa ilaihi turja'un yulqa yaumal qiyamah. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan satu orang lelaki hari pada masyarakat besok. Dari kiamat besok. Fayulqa finnar. Dicampak dalam neraka. Tuan-tuan tengok orang masuk J dengan terhormat ke kena maki? Silakan masuk. Macam tu lah. Yang nak masuk lokap tu, tuan-tuan tengok cerita filem lah. Mungkin kita tak nak tengok reality. Agak-agak yang nak masuk penjara, masuk lokap tu, agak-agak warden tu kata, Assalamualaikum cik, selamat pagi, sila masuk ke penjara kami. Macam tu lah. Ada banyak masuk ke depan, masuk dalam tu ya. Saya dengan terajang punggung masuk dalam tu ya. Tak cakap banyak. Dicampak dalam neraka, na'udzubillah. Tak ada. Kan kita cerita itu kan. Yang Nabi Isra' Mi'raj tu, Nabi jumpa malaikat-malaikat, Nabi jumpa satu malaikat tak senyum. Nabi punya lah senyum. Sebab jumpa malaikat kan. Tengok malaikat itu tak senyum. Masam. Nabi tanya Jibril itu siapa? Orang lain semua senyum kat aku. Malaikat lain semua senyum kat aku. Yang dia seorang tak senyum macam apa? Kata Jibril, tu habis senyum. Tu muka paling manis dia tu. Tu. Siapa dia? Hak jaga neraka. Tuan-tuan bayang muka dia macam mana? Na'udzubillah. Tak tahulah kot tuan-tuan pergi jumpa wadah penjara rajin senyum, tak tahu. Tak tahu. Tapi itulah sifatnya. Memang dia latih gitu. Dicampak dalam neraka. Mana hina. Ayat tu satu penghinaan. Campak masuk. Bukan bawa masuk. Campak masuk. Maknanya satu ayat tu pun dah satu penghinaan. Dan keras. Dan paksaan. Fatandaliqu aqtabu batni. Efek daripada na'udzubillah. Summa na'udzubillah.
efek daripada api neraka yang panas dan dicampak pula dengan paksaan itu tadi, berterabur isi perut dia, kena dengan bara api neraka tadi, api neraka tadi itu tercabut keluar, terburai keluar perut, isi perut dia. Bang, kita mungkin dah tak pernah tengok aksiden macam tu kan. Tapi kalau dunia ni, kalau aksiden macam tu biasa tak lama lah. Kita tengok kucing lah contoh. Kucing terlanggak di kereta, patah tengkuk, 2 minit mampu. 2 minit mati lah. Dia tak lama lah, 2 minit ngumpul-ngumpul mati. Tak lama. Orang yang kena bom tu, kena bom, bush, patah kaki, tak ada, seminit mati. Yang kita tengok orang terbakar, tak lama mati. Ni orang kena gantung, aku gantung. Saya tanya orang penjara, berapa lama? Paling lama 2 minit. Paling lama 2 minit. Tu lama. Saat 10 saat, 15 saat, gede-gede mati. Sakit dia, yang kata sakit dunia ni, ni cerita tak mati. Kak duk beri pisau apa, potong bawang kan, ram teri jari, Allah. Masuk Facebook, iris jari, masuk Facebook, masuk apa nama WhatsApp, terhiris jari, ya Allah, sikit luka, riuh dalam Facebook, luka sikit, tak sakit mana pun. Tuan-tuan bayang kalau perut terkeluar ni macam mana sakit, na'uzubillah, tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Sebab tu dia orang operate tu, dia orang ada buat bius bagi pensan sebagainya, yang kawan-kawan kita na'uzubillah yang sakit COVID tu, doktor bagi ubat tidur. Maknanya dia tak boleh nak handle lah sakit tu, so doktor bagi ubat tidur. Tahan sakit itu. Habis kan? Tapi bila mati je, orang tu mati je, tuan-tuan pergi masuk bilik mayat je, ada doktor berubat ke? Tak ada lah, habis lah. Masuk bilik mayat tu je, habis lah. Doktor pun masuk dalam TS tu, kita pun marilah tengok yang teriak-teriak, keyau-keyau tu macam tu lah. Tengok anak aku, anak saudara aku, bini aku, laki aku, macam tu lah. Ada doktor berubat? Tak ada. Cucuk? Tak ada. Ya. Tak sakit dah, habis dah. Dia punya seksa dah habis. Cerita ni tak mati. Kena seret dalam neraka tu, tak mati. Na'uzubillah. Berapa lama? Soalannya berapa lama? Dunia ni kalau kita demam 2 hari pun rimah dah. Masuk hospital seminggu pun seksa, tak mau duduk hospital dah. Tanya makcik-makcik masuk hospital, kena gout lah, kena jantung, tak mau lah, tak lalu dah duduk hospital. Pasal apa? Makan tak sedap. Allah, tak sedap pun ada kat nasi. Ada lah lauk-lauk, semua tak kena selera kita pasal garam kurang, gula kurang. Nak balik rumah nak makan sambil belacan juga. Katil ada, kipas ada. Kalau hospital kerajaan swasta pula first class, aircon ada. Siap hantar bunga, letak kek, letak nasi, letak bunga lagi. Apa-apa makcik, puan, sihat, tu swasta. 1 hari 500. Kalau kerajaan third class tu, tuan-tuan faham lah. Sendiri mau ingat lah. Tapi ada agak makan, ada agak minum, ada agak kipas, ada agak katil. Tu pun kita tak sanggup nak duduk. Macam mana nak tahan dengan api neraka ni bang? Abang Ustaz? Yang kita jadi bini lawan cakap lelaki, yang kita jadi anak lawan cakap mak. Yang kita jadi orang jahil lawan cakap ulama. Macam mana kita nak tahan? Cuba abang Ustaz itu. Tak boleh nak bayang.
dah tercabut perut tu pula. Dia duk pusing di atas perut dia tu. Merangkak dengan tali perut terkabur tadi tu, duk pusing. Macam-macam ada benda ikat. Macam ni. Macam ni. Tu, dia kata yadur, berpusing. Bukanlah macam ni, contoh. Ni cerita lama-lama tu tak pernah tengok tak? Cerita lah tak ada dah. Cerita lama-lama. Kalau tuan-tuan tengok cerita Samson and Delilah, pernah tengok? Tak pernah tengok juga. Saya dulu masa budak tengok wayang cerita tu, dapat free. Dulu kalau hari jadi agung dengan merdeka dapat tengok wayang free. Dulu. Tahun 80. Seolah rendah. First time tengok wayang cerita tu, Samson and Delilah. Saya ingat sampai lah. Tahun 80. Lah tahun apa? 42 tahun, ingat lagi. Cerita. Jadi dia tempat orang kaya-kaya ni dia ada pengisar tepung tu. Pengisar tepung tu. Biasanya yang duk kisar tepung tu kuda ataupun keldai. Kuda ni kuda padi tu, hak jenis badan tegak tu. Hak jenis yang kerja kuat. Kita tak reti semua kuda. Kuda padi pun kuda, kuda poni pun kuda, kuda bajau Sabah pun kuda, kuda Arab pun kuda, kuda belaka. Bahasa Melayu paling senang, kuda. Kaki kuda, senang. Arab dia lain. Kuda hak bawa barang lain, kuda hak pergi pecut perang lain, kuda hak reh tu lain. Dia bahasa dia lain. Ada 100 lebih perkataan bahasa Arab untuk kuda je. Kita tak ada kuda, senang. Nonton dia. Biasanya kuda atau keldai. Jadi dah hadis ni sebut macam keldai duk usung tapi perut berterabuk. Diikat tali perut tu duk pusing. Jadi satu penghinaan sungguh. Keldai ni bila tambat tu jadi kuli batak. Keldai okey ya. Cerita yang Samson and Delilah tu, Samson tu yang kena pusing tu. Tuan-tuan tengok tak tahu apa. Tuan-tuan tak tengok asal. Tapi YouTube ada dah sana ni. Cerita tu cerita zaman Bani Israel dulu. Masa konflik kerajaan Palestin dengan Bani Israel tu dah ada cerita tu. Samson ni kira panglima perang. Dulu, zaman tu. Konflik antara kerajaan tu. Jadi dia ni orang hebat. Orang bagus. Tuhan bagi dia kekuatan. Pada rambut dia. Dah lah bini dia tahu, bini dia pergi cukup rambut dia. Hilang kuat. Ikat dengan rantai pun putih, ikat dengan besi pun putih. Punya kuat. Dah lah cukup rambut, hilang kuat. Tu jadi kuli. Diseksa. Antara seksa tu dia bawa tu. Dia tolak tempat kisah tepung tu. Lah ni kisah tepung kita tak nak tengok lah. Mau pergi kedai. Silat-silat anak darah kita tepung pun tak kenal ke? La ilaha illallah. Cuba tanya anak darah kita ke, tepung ada berapa jenis? Tepung tu buat pada apa? Pindah. Yang tu pun tak tahu. Anak darah kita tahu apa? Handset. WhatsApp, Facebook. Tu je tahu. Lain haram tak tahu. Jadi pengisar tepung tu dia buh biji gandum atas tu, dikisar sampai jadi hancur, jadi tepung. Jadi dimisalkan oleh Nabi, orang yang macam tu diikat, dipusing tu macam keldai itulah, hinanya. Sampai macam mana? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Sampai orang neraka lah. Bang, orang neraka ni seksa dah. Macam-macam seksa lah dua ada tu. Tapi mereka pun heran tengok hamba Allah ni. Awak pelik sangat. Ya Rabbi. Kalau ikut logiknya, tak pedulilah tak bila masing-masing duduk dalam neraka dah kan. Dah kena bakar, kena seksa dah. Tapi boleh pula ada masa, pergi tengok, pergi kumpul pula. Ramai-ramai, pergi tengok. Awak Mamat ni teruk sangat. Nak cerita macam tu lah. Macam buat gila tu, ada lagi gila dalam tu. Jadi ada yang kurang gila sikit, pergi tanya, ni awak gila teruk sangat. Macam tu lah kot, lebih kurang. Pasal apa? Pasal hak lain pun pelik. Ya fulan, ma laka?
Mat, Yop. Kalau kita Perak panggil Yop lah kan. Yop, apa ni teruk? No. Nah, kita tengok kawan kita teruk lah. Kita pun demam juga kat hospital. Dia ni nampak teruk benar. Apa Yop? Nah, teruk benar teman tengok. Nak itu lebih kurang kan. Padahal masing-masing duduk hospital lah. Patutnya tak peduli lah kawan-kawan lain masing-masing sakit. Ni cerita dalam neraka ni. Bukan kata hak lain tu tengah relax makan cekodok dah. Semua seksa. Tapi dalam banyak seksa tu dia ni pelik sangat. Nampak huduh sangat. Sampai orang neraka apa pergi tanya. Awak Yop. Habis tak tu. Maknanya seksa dia lebih teruk pada orang lain. Ya fulan, ma laka? Yop, apa Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Rasa macam kenal. Rasa macam familiar, pernah masuk TV. Pernah keluar radio. Bukan Mika ke ceramah itu suruh buat baik, suruh semayang, suruh puasa, jangan ambil rasuah, jangan buat skodeng awet. Bukan Mika ke hari itu kat dunia macam tu? Ni apa hal jadi macam ni? Jadi macam tu. Allah lah. Naya. Sebab apa dalam neraka tu pun dia boleh flashback balik. Boleh flashback balik. Ingat, rasa je kedai. Bukan hang kau itu jadi ustaz itu. Jadi tok syekh, tok mufti lagi. Sahibul samaha, sahibul fadilah. Bukan Mika kau itu. Yang suruh orang buat zikir lah, fadilat wirid lah, itulah, ini. Bukan Mika kau itu. Ni apa hal jadi apa ni? Seksa benda orang neraka. Dia pun jawab, fayaqulu bala, ya, betul. Betul lah tu, teman lah tu. Teman lah tu. Yang Mika tengok dia tu, teman lah tu. Itu apa hal? Kuntu amuru bil ma'ruf. Dulu aku dunia itu aku suruh buat baik. Aku cerita ke orang macam-macam. Gitu, fadilat ni sekian, baca Quran pahala sekian, wirid pahala sekian, selawat pahala sekian. Puasa macam ni, puasa fardu, sembahyang 5 waktu sekian. Tapi aku tak buat. Aku suruh orang buat baik, aku sendiri tak buat. Ini pun jadi perbahasan ulama'. Adakah ulama' tak semayang? Kotlah tuan-tuan duduk kawasan Kota Lama ni lah. Kotlah ada ustaz ke tok guru tak semayang, ada lah. Ada ke bang? Rasa tidak. Takkan tok guru tak semayang? Takkan ustaz tak puasa? Ustaz elok je masuk Ramadan je, ni dia relax je makan kedai mamak, ngap. Tak. Jadi perbahasan ulama' panjang. Takkan ulama' terang-terang tak semayang, tak puasa, tak wirid langsung. Paling kurang ada lah wirid lebih kurang. Nah, puasa-puasa lebih kurang, puasa wajib takkan tak buat. Jadi ada dua tafsiran ulama' situ. Nanti kita terus. Wa anha 'anil munkar. Dan aku larang, dulu di dunia aku larang orang berdebat munkar. Ini haram, nu tak boleh, ni tak boleh, tapi aku buat. Takkan ustaz pergi skodeng kot? Ada bang? Nak tanya kan? Kotlah sepanjang tuan-tuan kenal, ada ustaz bawa lari bini orang ke? Pecut bawa lari nak darah orang ke? Rompak bank ada? Kotlah lari tabung masjid. Jadi isu betul. Bawa lari tabung masjid. Kita ingat tabung hak kecil-kecil tu, mana tabung masjid? Kita ingat tabung kecil-kecil hak tambat kat tiang luar tu. Rupa-rupa tabung besar. Tabung tu dah besar, berat tu. Teman tahu tu pasal masa kat pejabat dulu kami baru pindah Kuala ni, kawan awak tu dia jadi bendahari kejap. Jadi dia tunjuk. Sarah dah cuba tolak tu. Tu peti kita bawa beli tu. Ya ke?
Berat ke awak tanya? Cikgu tolak Mika tolak kalau Mika boleh. Nak tolak pun tak ngombin. Mesti akan nak angkat. Punya berat. Boleh demo. Boleh usung. Apa punya kederat aku tak tahu. Kan? Tu nak cerita kan. Orang kena nak menyangok ni panjang akhir. Saya tanya tuan-tuan. Antara penyangok dengan orang baik, mana cerdik? Antara penyangok dengan polis, mana cerdik? Penyangok. Sebab tu dia boleh lepas daripada lokap. Akhir dia berjalan. Jalannya. Sebab orang jahat ni akhir dia berjalan. Orang baik, dah pas sembahyang puasa. Ada tuan-tuan fikir, ada kau fikir lagi. Dah sembahyang, dah balik rumah. Habis sangat ambil wirid, tasbih subhanallah. Ada fikir lagi? Tak ada, dah. Orang jahat ni 24 hours otak dia jalan. Esok nak nyangak rumah siapa? Esok nak rompak bank mana? Esok nak ni, tak kira lah. Akhir dia jalan je. Boleh dah balik rumah relax udah tu, apa lagi fikir lah. Penyangak balik rumah fikir lagi. Sebab tu orang jahat cerdik. Akhir dia berjalan. Maksudnya? Baik, menasabah ke ustaz rompak bank? Macam tak menasabah. Jadi ulama' huraikan ada dua makna. Pertama kita ambil makna zahir lah. Maknanya ustaz tak semayang. Teruk no. Dia seorang semayang. Dia kempen. Tok imam lah tu, kempen. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Gonggong, semayang. No, dia tak semayang. Semayang tu pasal sesaja mari je. Dah jadi imam kena semayang, balik rumah haram tak semayang. Kot ada. Kalau ada memang teruk benar lah. Memang layak lah bakal neraka tu. Dia seorang puasa, dia tak puasa. Dia seorang sedekah, dia tak sedekah. Kedekut tak hidung masin. Ustaz kedekut. Nah, dia orang sedekah, ajar orang sedekah. So, pahala sedekah ni sekian. Siap share lagi dalam Facebook. Dekat wall tu semua hadis Nabi. Quran, hadis Nabi, hikmah, Masya Allah. Kan? Tapi dia tak buat. Cerita bab sabar, cerita bab syukur. Oi, dia nombor satu. Tapi dia sendiri tak sabar. Dia sendiri tak syukur. Itu yang banyak. Yang semayang ni insya-Allah ulama buat kot, takkan tak semayang. Jadi ulama tafsir kot tu. Tafsir kot tu. Mana? Ulama yang melebihkan dunia daripada akhirat. Ataupun dalam bahasa mudah yang kita biasa dengar, ulama su. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Hari ni baru dengar. Biasa dengar lah kot. Ulama su ataupun kita panggil ulama jahat. Bukan maksud tak semayang. Bukan maksud tak puasa. Tapi bila berdepan, kita panggil pertemuan keuntungan dunia atau akhirat. Dunia akhirat. Nak pilih mana? Kalau dia ulama dunia, dia ambil dunia. Tadi bukan main lagi, haram, wajib kena buat. Tiba-tiba ada orang tegur, Ustaz ni ceramah kuat sangat, deras sangat ni. Ya, yang nu haram, ni haram. Ustaz kalau deras sangat, kami potong allowance. Potong gaji, tamat kontrak jadi mufti. Ni berat lah. Ni bukan sini, tempat lain. Contoh. Allowance potong, kontrak potong. Dan besok tu, kalau orang tanya macam mana Datuk? Haram tak? Tak, dia ada dua pendapat. Itu yang saya cakap tu pendapat yang kuat. Ada pendapat kata boleh. Tadi bukan main keras. Tang situ tafsiran ulama.
Yang dikatakan dia suruh buat baik tapi dia tak buat, dia larang mungkar tapi dia buat, tang situ. Mana? Dia ajar pada orang supaya zuhud, dia ajar pada orang supaya tawaduk, dia ajar kat orang supaya sabar, supaya syukur, tapi dia sendiri tak syukur dengan dunia. Dia cakap bab zuhud ni macam wali-wali lah. Guru tarikat lagi. Ni nak cakap ni orang nak marah bang. Lantaklah orang nak marah orang saya cakap. Bang, saya tanya bang, jam berapa bang? Jam kita ni berapa duit? Jam saya 350. Second. Beli kat kawan 300. Pasal dia letak 350 belilah. G-Shock 350 beli. Saya rasa tuan-tuan boleh lebih kurang tu lah. Ada yang mahal sikit lah kot. 400-500 tu ada. Ada pakai 3,000. Ji. Ada jam 3,000 ada. Tak ada kot. Nah? Ada 4,000. Ada. Hui, ada hebat lah. Tak ni cerita ni orang duk sembang tarikat ni. Duk sembang tarikat, duk sembang tasawuf, duk sembang pumpang-pumpang kena zuhud, kena utama ke akhirat, penting dunia ni, najih dunia ni tak boleh hambat. Duk ceramah orang kemas. Jam 30,000. 30,000. Ustaz. Kain duk sebai. Sekali ceramah 10,000. Paling kurang 3-4,000. 3,000 tak bagi tak main ceramah. Ada tak bang? Tak, kalau yang ni ada tak? Ada. Hak tadi tu macam ada ustaz tak semayang, ustaz tak puasa, pelik sangat. Macam tak pernah jumpa. Tapi hak saya sebut ni ada. Dia duk suruh kita sabar, dia suruh kita syukur. Ni jangan membazir, ni pergi bazar Ramadan, ni beli kuih. Tak, tuan-tuan, kak-kak pergi bazar Ramadan biar RM1. Kak-kak Kota Lama ni lah. Saya tak tahu belah Kota Lama ni dah, kita pun dah 2 tahun PKP kan. Bazar Ramadan pun tak ingat kat mana lah. Kalau dulu-dulu lah, masa 2018 dulu. Masa kita pergi bazar Ramadan, berapa duit habis beli kuih? Saya lah, habis sangat RM10 pergi. Boleh cuk meneram sikit, cuk badak sikit, boleh tahan 2 hari RM10. Membazir. Ni ustaz ni, sama. Haram. Membazir, saudara setan. Oh, okay. Hang beli kereta berapa ribu? Hang jadi ustaz, duk sembang bab membazir, duk sembang bab zuhud. Kereta hang berapa ribu? Honda Accord 120,000. Sport rim berapa? 8,000. Speaker berapa? 6,000. Tu tak mazir. Tu tak mazir. Makcik kampung beli kuih RM10, hang kata mazir. Sama tak yang cakap dengan apa yang hang buat? Sama ke yang Mika cakap, apa yang Mika buat? Tak sama. Takut ni. Takut jadi ni. Jadi bila kita bercakap tu macam kita tu orang zuhud, orang pun respect kita. Ui ustaz tu ceramah gini. Dia kalau cakap macam wali-wali tu. Oh kemas. Oh, follower Facebook puluh-puluh ribu. Mau dengar ceramah. Oh, bak kubur tak habis-habis. Rumah 3 juta. Kalau ceramah tu macam nak mati besok lah. Tak mau dah dunia ni. Bang. Tapi rumah 3-4 juta, sofa 7-8 ribu. Tak betul tak saya cakap ni? Berlaku ke tak? Dia duduk ceramah, mengajak universiti, mengajak pondok. Macam saya mengajak universiti, duduk cerita kat anak murid. Zuhud, kena tinggal dunia, kena apa. Tapi kita yang jadi pensyarah, macam mana? Jangan buang masa. Hargai masa tu mah. Irtanin khamsan qabla khamsin. Ya, tuailah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit.
Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Oh, kemas ceramah, pumpang. Tak lagi lepas dia ceramah, dia pun sembang bab dunia kak. Dia pun duk kira kak. Depan ni nak beli kereta berbiji lagi. Pantas tengok awet, sapu. Tak, ni betul ke tak saya cakap? Jadi kalau ikut tafsiran kedua ulama tadi, lebih tepat. Yang dimaksudkan Nabi tadi ada ulama, orang yang ada ilmu, dia ajak orang pada akhirat, tapi dia hambat dunia. Dia ajak orang supaya tinggalkan maksiat, tapi dialah yang cover maksiat dengan fatwa-fatwa dia. Tak apa, boleh. Kan? Tak apa. Judi boleh, tak apa. Sikit-sikit tak apa. Macam cerita siapa? Tuan-tuan kalau tengok cerita Piramli ni kan, dia betul-betul dia tibai orang. Betul. Sebab tu Piramli masa dia hidup tak dapat datuk. Piramli masa dia hidup tak dapat datuk. AMN je, Ahli Mangku Negara. Dah mati pun dapat Tan Sri. Tuan-tuan tengok Musam Janggut. Dengan sultan, dengan menteri dia balun, dengan ulama dia balun. Datuk nikah kahwin tu ulama lah. Tapi dia bagi datuk nikah kahwin. Pasal apa? Tentu dia tiba dah ulama dia tak kerti si mamat lain. Cerita bab nikah kahwin lain tak kerti. Betul? Padahal belajar Usuluddin, belajar syariah sampai ke Mesir, 8 mazhab. Cerita ekonomi dunia, politik dunia, berlambak mengaji. Tapi duk ceramah ke orang, nikah kahwin lain tak cerita. Pasal apa? Cerita lain orang marah. Cerita lagi je orang tak bagi masuk TV. Esok Tuhan tanya pada masyarakat, ilmu hang mengaji banyak mana? 4 soalan Tuhan tanya pada masyarakat. Antara Tuhan tanya besok, kamu mengaji ilmu kamu buat apa dengan ilmu? Ni. Soalan ketiga. Dengan ilmu yang kamu mengaji, kamu buat apa? Berapa kitab mengaji? Rais, ya, berapa tahun mengaji Mesir? 6 tahun. Mengaji sampai mana? PhD, jadi pensyarah, okey. Berapa kitab mengaji? Ada 200 kitab. Berapa kitab hang cerita kat orang? 2. 100 semua dapat kitab gimana? Pasal apa tak ajak orang? Takut nanti orang marah. Apa? Hari ni orang Islam tak faham Islam pasal apa? Sebab ulama'nya tak berani nak cakap benda benar. Betul ke tak? Tak berani nak cerita Islam ni begini, tak berani. Pasal apa? Pertama, pasal takut hilang pangkat. Yang kedua, tak masuk. Tapi dia ada duduk ceramah ke orang, kena ingat akhirat, jangan gila dunia. Sampai keluar lah YouTube bang. Tuan-tuan buka YouTube, Ustaz paling berjaya. Tuan-tuan tengok. Maksud Ustaz berjaya tu, Ustaz banyak duit. Sampai tangga tu orang faham Ustaz ni. So Ustaz yang Ustaz pondok, yang wakaf tanah, ngajak pada muda berketua sampai mati dalam pondok, tu tak berjaya. Tak. Punya jahilnya manusia bang dalam bab agama. Sampai tarah tu. Tapi pasal apa? Sebab ulama' tak berani cakap. Betul dia kata Sayyidina Umar, rosaknya negara pasal rosaknya pemimpin. Leader rosak. Rosaknya leader pasal bawah ni, menteri-menteri tukang jilat ramai. Kita tengok cerita Musam Janggut tu betul dah macam Piramli buat cerita. Datuk Bendahara, Datuk Mengkebumi, Datuk Pujangga, Datuk nikah kahwin, jilat sultan. Betul dah cerita Piramli. Tapi semua tu jahat pasal apa? Pasal ulama' jahat. Musam Janggut. Tak mau. Lepas tu saya tuan-tuan orang cakap, dan tak lah nak kata apa pun. Dia kata, aku tak ada dia. Saya balik, saya ngajak Tepin. Adalah orang cakap, Ustaz dah buat keras sangat ngajak, kata kat orang. Dipuh tu pun macam tu. Kan? Siap ada call.
Ustaz, awak ni kerja marah dengan orang. Saya kata kat Ayub kan. Tak, you marah-marah saya ni, telefon saya ni, saya marah kat you ke? Tak lah, habis kenapa Ustaz? Tak, saya marah kat you ke? Tak lah, habis tu ni marah pasal apa? Betul tak apa saya cakap tu? Betul Ustaz. Betul tak pasal dengan rasuah negara ni lebuh? Betul tak? Betul. Betul tak pasal penjawat awam tak buat kerja betul-betul lingkup negara? Betul tak? Betul. Habis tu pasal apa nak marah aku? Tak, cara Ustaz tu kasar sangat. Nak lembut tak mana lagi bang? Nak lembut tak mana lagi Ustaz nak cakap? Tuan-tuan bawa kereta pergi Promen, nak pergi ketuk aksiden, dia ketuk pelan-pelan, ketik. Settle kereta, siap. Siap kereta. Nah, dia ambil hammer gedegang. Nak bagi betul ni kena bagi keras. Lembut tak dia kerja. Ada orang nasihat dia faham. Jangan ambil rasuah, tahu oleh haram, dia faham. Ada orang cakap sekali dia faham. Ada orang kena maki baru faham. Ada orang kena pelangkung tak faham lagi. Saya buat cerita begitu tuan mudah faham lah. Last menutup. Katalah, minta maaf lah, kata Kuala ni terbakar lah. Contoh, rumah kita, kampung kita terbakar. Kita bertelefon bomba. Tuan, bomba, ya, bomba Kuala. Tolong datang tuan, rumah kami terbakar. Bomba jawab apa? Minta maaf dah bang. Balai pun terbakar. Balai pun terbakar. Habis. Balai terbakar, habis. Rumah masuk penyangak. Penyangak duk masuk Kota Lama ni berapa banyak rumah. Kita pun telefon, tuan, ni kami dapat tangkap penyangak ni. Nampak kelibat penyangak mari. Tolong datang. Gangster mari kacau ni. Telefon balai polis pun kata minta maaf tuan. Balai polis pun kena rompak. Balai polis pun kena sangak. Habis. Tuan-tuan dapat tahu kes kat empat tuan-tuan ni ada rasuah. Telefon SPRM. Tuan-tuan, tempat kami ni banyak rasuah ni macam mana? Minta maaf tuan-tuan, tempat kami pun masalah. Habis. Punca ni apa? Tak ingat mati. Tu je. Sebab tu saya kata sengaja tuan-tuan dalam bab zuhud hari tu kan. Kalau semua orang zuhud, aman dunia ni. Tu je. Tasawuf ni kalau dipraktikkan betul-betul, aman dunia ni. Tu je. Masalahnya ustaz sendiri pun tak zuhud. Habis. Yang pegang amanah, jaga rasuah pun tak boleh zuhud. Polis sendiri pun tak boleh zuhud. Penjawat awam tak boleh zuhud. Habis. Polis pun jual USG vaksin. Apa? Doktor. La ilaha illallah. Kalau piyun rasuah lo, jik. Piyun gaji RM1,500. Solat RM560 lo, jik. Doktor pun cilok juga. Habis. Kita ingat dia cucuk kita lah. Betul lah. Rupa cucuk angin lah. Betul bagi CJ tipu. Vaksin. Nak jadi apa dalam Malaysia kita bang? Nak cakap lembut tak mana lagi ustaz-ustaz ni? Nak sampai negara kita lingkup baru kita, oh ustaz mai tolong doa. Tu orang Melayu kita faham macam tu. Negara dah lingkup dah baru jumpa ustaz tolong doa, negara kita nak lingkup dah. Masa hari tu ustaz cakap jangan buat macam ni, tak mau ikut, ketegak nak mampu. Apalah ustaz tu kasar kerja kata kat orang. Bang, cuba buka dalam Quran bang. Quran ni kata kat orang kan kata kat kambing. Quran maki orang kafir, Quran maki orang munafik, Quran kutuk orang berzina, kutuk orang makan rasuah. Tu ayat kat orang ke ayat kat kambing? Kat orang, bukan kat kambing. Kami jadi ustaz-ustaz ni, tolong sampaikan je apa dalam Quran, apa dalam sunnah. Tu. Bukan ayat kami tak. Mak pak kita marah kita pasal sayang kat kita. Ulama ni tegak umat sebab sayangkan umat. Tu je. Ulama yang tak marah kat umat tu, dia pun sama toi tumpang masuk sekarang sekali. Pasal apa? Pasal apa tak marah? Takut nanti kalau marah orang tak panggil ceramah dah, tak masuk lah. Masuk join sekali. Na'udzubillah. Hang duk cakap
kononnya sayangilah akhirat tinggal ke dunia, rupa-rupa hang jadi ulama, hang lebih gila dunia pada orang jahil lagi, na'udzubillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma hamdana rahmana min al-haqqa haqqa wa dana